Okay. Kata kita sampai perbincangan kita tentang mahkum alaih pula ya. Okay. Kita bincang al-mahkum alaih ataupun tentang mukallaf. Mukallaf, siapa ataupun apakah keperluan pada mukallaf untuk menjadi seseorang itu kita letakkan dia sebagai mukallaf ataupun tidak mukallaf seseorang itu, dia mesti memiliki dua syarat sebagaimana yang kita bincang sebelum ni. Pertamanya ialah kemampuan dia memahami dalil taklif. Kemampuan dia memahami dalil taklif, sebab pada taklif itu ada khitab. Kita dah bincang beberapa kali bahawa pada khitab itu ada kefahaman dan pada khitab itu ada perbuatan tuntutan yang mesti dilakukan. Apabila ada perkara sedemikian, maka dia menghendaki kepada seseorang mukallaf itu memiliki syarat yang dia memahami, yang dia memahami dalil ataupun khitab yang dilontarkan kepadanya. So khitab difaham sama ada melalui akal dia, di mana akal itu tersembunyi, ataupun dia mampu yang disandarkan pada diri dia, fizikal dia, iaitu dia baligh. Sebab tu pada seorang individu mukallaf itu, pada seorang individu mukallaf itu adalah kepada khitab dia, akal dia itu, dan kepada diri dia, fizikal dia, itu adalah dia baligh. Contoh ayat ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu hampiri solat sedangkan kamu mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu kata. Jadi di sini keadaan mukallaf ataupun individu itu apabila akal dia tidak center, saya guna ayat tak center lah, ayat dia akal dia tidak stabil, maka dia hilang, akal dia tak ada, maka di situ berlakunya kelemahan kepada seorang individu itu yang kita nak katakan mukallaf. Maka orang-orang ini, maka dia dianggap tidak mukallaf pada masa itu. Contoh orang yang mabuk, yang pengsan, tapi kita anggap dia lah mabuk, dia ni mabuk yang dibenarkan lah, bukan mabuk yang diharamkan. Dari segi fahaman dalam persepsi ni dulu. Dan juga kepada mana orang lain yang di mana kepala dia kemampuan akal dia memahami taklif tu sangat terbatas, maka orang-orang ini tidak dimasukkan sebagai mukallaf. Contohnya kanak-kanak, akalnya had ataupun orang yang terlupa, akalnya tak ada, sebab dia terlupa, dia tak dapat mengingati apa yang patut dia ingat pada satu-satu masa. Macam kita katalah, dia solat, dia lupa, dia solat maghrib tadi, dia lupa dia buat 2, dia ingat dia buat 3, ataupun dia buat 4, dia ingat dia buat 3. So dia terlupa. Patutnya dia ingat pada masa solat tapi dia lupa. So akal dia terjejas sekejap masa tu, ataupun orang gila kan. So golongan-golongan ini yang ada masalah dalam memahami taklif kerana pada masa itu akal dia tidak mampu, maka kita katakan dia sebagai tidak mukallaf. Dia tidak mukallaf. Sebagaimana yang dalil yang saya catat di skrin ni lah. Dan itu jugalah kalau orang tidur pun akal dia tak ada sekejap. Nama an solatin, siapa yang tertidur daripada solat, au nasiha, ataupun dia terlupa, fal yusalliha idza dzakaraha, maka adalah dia solat apabila dia ingat, fa inna zalika waqtaha, kan itulah waktunya. So dimaafkan bagi orang macam ni, walaupun akal dia tak ada tapi dia dimaafkan lah, kerana kita anggap itu adalah satu keuzuran pada dia. Okey, itu syarat yang pertama. Maksudnya mukallaf dia mesti ada kemampuan akal untuk memahami taklif. Maka apabila adanya elemen itu,
maka dia akan terkeluar daripada golongan yang tidak mukallaf itu. Contoh kanak-kanak, bila dia dewasa, dia rasyid, dia baligh, maka dia yang boleh memahami taklif. Orang terlupa apabila dia ingat, orang tertidur apabila dia bangun, orang gila apabila dia sedar, dia siuman, maka golongan-golongan ini akan terkeluar daripada golongan yang ghair mukallaf kepada mukallaf. Maka mukallaf itu diletaknya pada pertimbangan akal dia tu, pertimbangan kemampuan dia memahami nas, memahami dalil, memahami tuntutan. Yang kedua adalah dia mesti ahli. Dia mesti ahli. Ahli pun juga diletakkan kepada kelayakan pemahaman dia. Ahliyah. Ahliyah. Apakah keahlian seseorang itu? Apakah kelayakan seseorang itu untuk menerima taklif? Adakah kerana akal dia saja ataupun kerana dia disandarkan kepada elemen-elemen lain juga? Contohnya dia manusia yang hidup. Dia manusia yang boleh membezakan antara baik dan buruk. Sebab kadang ada akal kan, tapi bagaimana nak menggunakan akal dan bagaimana nak memahami. Sebab manusia ni tidaklah seperti haiwan, tidaklah seperti batu di mana akal dia itu sesuatu yang boleh diguna. Sebab itu syarat mukallaf itu syarat kepada bagaimana dia memahami dan syarat bahawa dia ahli. Dengan sebab dia hidup, dengan sebab dia baligh, dengan sebab dia mumayyiz, dengan sebab dia boleh buat. Dia boleh buat. Tadi kita kata dia tahu bagaimana cara dia nak lakukan sesuatu, kan? Maka dia mengetahui apa ni syarat-syarat apabila taklif itu dikenakan pada mereka, maka kita kata dia ahli lah. So apabila dia dalam kapasiti ini, maka dia telah dianggap sebagai seorang yang mukallaf. Okey? Cuma soalan dia adalah jika kanak-kanak orang gila tidak dikira sebagai mukallaf, tak, sebab dia akal dia singkat, akal dia terhad, tetap diwajibkan zakat. Kenapa tetap kita kata, oi, orang gila pun dia kena bayar zakat fitrah, kan? Sebab zakat fitrah dia apa? Dia kira pada apa? Hidup, kan? Kanak-kanak umur setahun ataupun lahir sebulan ataupun lahir 2 hari pun ataupun lahir semalam, kira hari ni dah masuk hari raya contohnya, dia wajib bayar zakat fitrah. Dia wajib kita bagi dia nafkah, ataupun dia jika dia berharta dia wajib makan nafkah sekalipun dia mungkin gila, tak siuman. Ataupun bayar pampasan, contohnya jika orang gila kan, orang gila ni dia ada duit lah kita kata tak. Tapi dia gila, dia keluar rumah, ada satu tempat tu, ada student saya pernah cerita kat saya di mana balik pulau. Ada seorang gila ni, masalah betul dia kata. Sebab kerja dia, kalau dia keluar rumah, dia baling batu dekat kereta ayah dia. Pernah pecah cermin, dia baling lah. Dia jumpa batu. Kalau dia jumpa batu apa, batu bata buat rumah tu, pernah dia baling, dia kata pecah cermin. Dan keluarga dia akan bayar pampasan. Tapi isunya ialah, masih ada satu beban kita kenakan kat atas individu tu. Tak? Kenapa? Ini soalan. Kewajipan yang dikenakan itu tidak berkait dengan perbuatan mereka, tetapi ke atas harta dan tanggungan. Maksudnya, mereka buatlah perbuatan tu. Mereka buatlah contohnya, kalau zakat kita kata dia berkait dengan diri dia kan, zimmah dia sebagai manusia yang hidup. Ataupun nafkah sebagai diri dia, dan zimmah dia sebagai, apa nak kata, penanggung. Ataupun pampasan ni adalah kita kata sebab ke atas harta dia. Tapi kalaulah kerana perbuatan mereka mata-mata dan kerana contohnya mereka tidak ada apa-apa, maka mereka tidak ada menanggung apa yang kita kata tanggungan ataupun doman yang dikenakan ke atas mereka. Jadi apa yang dikenakan ke atas mereka itu bukan kerana taklifi, bukan kerana taklifi, iaitu bukan kerana kemampuan mereka untuk berfikir dan sebagainya, tapi kerana hukum wada'i. Hukum wada'i contohnya apabila masuk je dengan sebab, hukum wada'i kan kita sandar pada sebab kan, sebab, syarat dan halangan. Dengan sebab dia hidup pada 1 Syawal, terbenamnya matahari pada 30 Ramadan, maka dengan sebab itu wajib zakat atas dia.
Bukan berkait dengan perbuatan mereka, tidak. Dengan sebab dia berharta, dia kena tanggung nafkah. Sekalipun dia, jelas dengan sebab dia ada harta, dengan sebab dia bapa, dia ada harta tapi dia gila contoh. Tetap duit dia akan menjadi pertimbangan. Ataupun dengan sebab aku dia juga, tapi sebab dia berharta, dikaitkan dengan harta itu, maka dia menanggung beban untuk bayar ganti rugi. So itu adalah kerana hukum wada'i yang dikenakan ke atas seorang mukallaf. Sebab itulah dianggap tidak siuman, tidak sampai umur, maka selagi mereka ada duit, ada harta yang kita boleh kenakan ke atas diri dia, zimah dia, tanggungan dia, harta dia, maka wali dia boleh mengambil dan mengenakan orang kata pampasan lah ke atas apa yang mereka miliki. So dalam melihat hal ini, kita melihat dalam membincangkan hal manusia ni, yang adakah dia ada hak sahaja ataupun dia ada tanggungjawab untuk dilaksanakan, maka kita lihat dia dari sudut ahliyah yang kita kata tadilah. Maksudnya syarat untuk melihat seorang itu mukallaf atau tidak, satu tadi melihat pada kemampuan otak dia kan, kemampuan akal dia. Satu lagi adalah kita melihat kepada ahliyah dia, kelayakan dia, kompetensi dia sebagai manusia itu, adakah dia layak untuk menerima hak lil ilzam ataupun hak dia untuk menunaikan tanggungjawab lil iltizam. Sebab kalau kita kata hak ni ialah something kita terima, tu hak. Tak. Hak ni adalah benda yang kita terima. Tapi kalau tanggungjawab adalah benda yang kita kena buat, itu tanggungjawab. Contohnya hak, sebagai anak kita ada hak pusaka. Maksudnya kita ada hak untuk dapat harta pusaka daripada ayah kita kalau ayah kita meninggal. Tapi sebagai ayah, sebagai mak, sebagai suami, kita wajib bayar nafkah. Isteri dia ada hak pada anak-anak, dia kena masak, contohlah. So hak ialah sesuatu yang kita terima. Maksudnya mudahlah, kita terima je. Orang nak bagi, kita buat je kan, terima. Tanggungjawab ni something yang kita kena buat, kita kena keluarkan. Itu. So yang situ mana yang lebih berat? Hak ke tanggungjawab? Tanggungjawab lah kan. Hak ni ringan ya, sebab kita duduk saja pun kita boleh terima hak tu. Yang lebih berat adalah tanggungjawab. So pertamanya, dalam membincangkan ahliyah ni, dia ada ahliyatul wujud dengan ahliyatul adab. Ahliyatul wujud ialah sifat manusia yang layak untuk menerima hak ataupun tanggungjawab sebagai zimah bermula daripada janin sehingga mati. Ahliyatul wujud ni adalah ahliyah kelayakan dia untuk terima hak ataupun untuk melaksanakan tanggungjawab. Tetapi dia punya basicnya ukuran dia senang saja, iaitu asalkan dia hidup. Iaitu bermula daripada janin sehingga mati. Janin ni pun melihat kepada janin tu, dia lahir hidup lah. Maka hak dia, kalau dia terima hak dia akan berterusan lah sampai dia membesar lah. Manakala ahliyatul adab ni bermaksud melaksanakan tak. Keahlian seorang, kelayakan manusia untuk melaksanakan sesuatu perkara itu adalah bergantung kepada skema yang lebih tinggi lah, iaitu dia sekurang-kurangnya dia memayis. Dia tak boleh semata-mata hidup. So adab adalah satu darjat yang lebih tinggi sikit dari segi kemampuan seseorang manusia dalam melaksanakan sesuatu tuntutan ataupun dalam menerima sesuatu hak yang disandarkan kepada memayis. Itu beza dia. Ahliyatul wujud, banyakkan kita semua adalah ahliyatul wujud ni, tetapi dia masih terhad pada hak-hak ataupun tanggungjawab yang tertentu yang ringan, yang mudah. Sebagai contoh nanti anda akan diperlihatkanlah dalam. So anda akan dapatlah tengok sama ada kita daripada janin dalam perut, contohnya. Bayi dari segi tanggungjawab, dia tak ada lagi tanggungjawab. Ahliyatul adab dia tak ada lah, dia ada ahliyatul wujud. Tapi tu pun dengan keadaan dia mesti lahir hidup lah.
Jadi seorang bapa mungkin dia boleh wasiatkan wasiat ataupun dia kata apa dia boleh anak dia ni dia boleh bagi harta, dia boleh tinggalkan harta, sama ada dia nak hibah pun tak boleh. Dia pusaka lah, hak untuk dapat pusaka tu confirm boleh dapat. Tapi dengan syarat dia lahir hidup. Tak. Kemudian bayi. Bayi apa yang dia boleh buat? Menangis lah. Selain menangis dia boleh terima pusaka lah kan. Malah dia boleh terima wasiat. Bayi janin pun tadi boleh terima wasiat. Contohnya pak menakan dia ke jiran rumah dia ke berkenan dekat anak yang dikandung oleh jiran dia. Dia wasiat. Tak semena-mena jiran datang dia wasiat. Tak apalah. Tapi dia boleh terima hak tu sebab dia ringan. Dia mudah. Cuma nak laksana tak laksana bergantung selepas dia lahir lah. Kalau dia tak lahir hidup, so dia tak dapat lah. Begitulah bayi kemudian membesar daripada menjadi kanak-kanak. Dia daripada apa kata akal yang terhad membesar sehinggalah dia boleh membezakan. Di situlah start akan mula nak munculnya adat tadi. Ahli adat untuk memikul tanggungjawab. Sehinggalah dia balik dan kemudian sehinggalah dia tua balik. Macam tua dah kan sebelum tu. Sehinggalah dia tua. Sehingga dia tua, mungkin dia akan berlaku masalah balik kepada pemikiran otak dia. Sama ada dia menjadi nyanyuk ataupun dia menjadi semakin baik. So edaran kelayakan itu kalau kita lihat, kalau anda lihat dia akan merujuk kepada akal tadi jugalah kalau ukuran dia yang menjadikan seorang itu. So pertama janin lah itu sifat yang pecahan kelayakan yang kedua. Kemudian apabila memayis dia dah stabil dah sikit lah. Kalau mazhab banyakkan dah benarkan mereka tasarruf kalau dalam muamalat sehinggalah mereka dewasa tu. So di situlah bagi golongan yang pertama tu janin bayi kanak-kanak dikatakan tidak memiliki ahliyatul adab sebab mereka terhad dari sudut kefahaman mereka terhadap syarak lah dan mereka juga dari sudut ahliyah mereka tidak sempurna lagi, tidak penuh lagi lah kita kata ahliyah mereka masih kurang naqisah masih kurang. Ataupun kita kata ahliyah yang tidak sempurna. Mudah kita lihat ahliyah ni kepada dua. Ahliyah terwujud kita boleh pecah daripada dua, yang sempurna dengan yang tak sempurna. So yang tak sempurna ni yang saya kata tadi yang mudah saja. Dia terima hak saja. Dia duduk saja pun boleh terima apa-apa. Tak payah buat apa-apa, tak perlu qabul. Macam boleh terima pusaka. Macam saya kata wasiat. Jiran datang bagi wasiat. Kata, Jah, anak kau nanti ni pakcik bagi wasiat 2 juta contoh kan. So kalau anak tu lah hidup, pakcik tu mati dapat wasiat saja. Ataupun wakaf, tak boleh dia terima wakaf. So dia tak perlu qabul. Tidak seperti jual beli lah. Kalau jual beli dia kena ada qabul, nikah dia kena ada apa? Qabul untuk terima. So tidak. So ini kita panggil ahliyatul wujud yang tidak sempurna. Sebab dia boleh terima sebelah pihak saja. Tak. Manakala ahliyatul wujud yang sempurna, dia boleh terima hak dan dia boleh laksanakan tanggungjawab. Dan dia mesti start bila dia lahir lah. Sebab anak yang lahir je hidup. Dan masa tu masuknya waktu maghrib hari malam raya, maka wajib anak itu dibayar zakat. Tak. Tiba-tiba isyak meninggal. Dia lahir maghrib, buka puasa, gaduh nak buka puasa, nak raya ni, isyak meninggal. So adakah wajib dia bayar zakat fitrah? Wajib. Sebab dia sempat hidup sekejap pada waktu yang diwajibkan zakat. Tak payah tunggu isyak lah. Kalau dia hidup sat pun dia menangis. Wah, nangis kena bayar dah RM7. No? Itu dari segi inilah. Janji dia hidup. Jangan dia lahir keras tak ni. Kemudian yang ada ialah kita bagi sama juga sempurna dengan tak sempurna. Ahliyatul adab saya kata tadi adalah dia merujuk pada mereka yang dah besar. Cuma sempurna ni adalah apabila dia start daripada memayis. Memayis. So apabila dia memayis, tapi mungkinlah memayis dia itu ada yang cerdik, ada tak cerdik tak. Maka di situlah tergantung, terhenti sama ada dia itu boleh tasarruf atau tidak boleh tasarruf. Sebab tu kalau ikut dalam kaedah ni, Imam Hanafi dia melihat kepada keadaan dia. Sama ada dia boleh buat sesuatu yang boleh menguntungkan dia atau tidak.
So transaksi yang boleh menguntungkan dia. Contoh hibah orang bagi dia. Kan macam budak-budak kita bagi dia duit raya kan. Ni anak saudara dekat RM5. Ni anak jiran RM2 je lah. Ni anak saudara baru lahir. Nah, RM20. Tak. Depa ambil je kadang. Lepas tu buang. Tak, tapi dari sudut tu mak ayah dia boleh ambil tapi dia boleh terima dalam keadaan benda tu menguntungkan dia. Baik. Tapi benda-benda lain seperti talak ataupun hibah di sini dia hibah. Bukan terima hibah, atas tu menerima hibah. Ataupun dia keluar kafalah itu tidak sah. Apabila dia boleh mengurangkan dia. Melainkan wali dia ada kan. Wali dia nak ajar dia anak dia pergi ataupun wali dia pun nak ajar anak saudara dia pergi masjid, sedekah kat masjid. Tak. Dia bagilah RM1 masuk tabung, dia pun masuk. Okeylah. Jangan pula wali dia nak khianat bagi RM50 masuk tabung, duit budak tu. Itu mungkin ada berlakunya satu yang boleh merugikan. Walaupun kita kata, baguslah bagi 50, pahala besar kan. Tapi adakah dalam keadaan budak tu sedar yang dia sedang mungkin duit dia tak banyak lah, kalau dia orang kaya tak apalah. Ataupun yang mungkin lah yang besar dengan izin wali. So yang tidak sempurna maksudnya dia dalam konteks sama ada dia akal dia tu penuh atau tak. Tapi bagi ahli yang telah ada yang sempurna, mereka balik. So seorang yang dah balik, automatik kita baca balik ni sebagai cerdik lah. Maksudnya dia telah proses yang akal dia membesar dan sebagainya. Kita baca macam tu lah. So seorang dah balik bermaksud seorang yang dewasa, yang dah belajar cukup, yang tahu. So sepatutnya segala tasarruf yang dia buat itu adalah sah pada zahir atau pada asal. Mereka dia balik tapi bodoh juga. Kan safih. Dia balik bodoh. Maksudnya dia mungkin tak belajar, mungkin apa ni? Tersisih dari dunia tu. So batasan ahli ada yang sempurna dia tadilah dia okeylah. Sebab nanti kita nak bincang tasawuf, kita nak bincang aksi, mungkin dia boleh ditipu dan sebagainya. So itulah ukuran kepada yang mewujudkan seorang tu ada dia sempurna atau tak sempurna, yang ada terjejas ataupun tidak terjejas. Nah. Okey kat situ. Okey, ini saya pecah dah nampaklah tadi je ni. Dia benda saya nak pecah supaya lebih nampak. Ahliyatul wujud yang sempurna iaitu sebab dia al-wujud dia, janji dia hidup. Contohnya manusia yang bayar zakat fitrah lah. So taklif maliyah tu sama ada di tangan dia. So asalkan dia hidup saja. Tapi yang tak sempurna ni jika masih dalam perut ataupun dia mati dah. So betul, Down syndrome tu dia tak cukup lah maksudnya bila kita bincang tadi tentang akal tadi, sebab tu penting kita untuk menjadi mukallaf memahami. So bila dia tak boleh memahami walaupun dia dewasa, tiba-tiba dia Down syndrome kan. Dia dewasa, dia slow learner. Dia dewasa tapi dia ada masalah. So dia akan duduk di bawah-bawah, di kelompok-kelompok macam tu lah, sama ada kelompok maktur, kelompok syafi'i. Mereka memerlukan kepada satu pewalian lah dalam transaksi mereka. Sebab kita kata mereka tidak memiliki ahliyah. Sebab tu tadi dalam mukallaf satu, pertama dia ada akal, yang kedua dia ada ahliyah. Ahliyah itu sama ada wujud, ahliyatul wujud. Akan menentukan kepada transaksi. Kalau kita nak bincang muamalat nanti lagi detail, dia akan menjadi itulah penentu kepada transaksi kewangan dia ataupun urus niaga dia ataupun cara dia berbelanja ataupun cara dia berkontrak. Adakah sah kita kata, adakah dia bersifat makruh, kerana di sana dia mungkin akan rugi. Di situlah ulama melihat sama ada dia boleh memberi mudarat kepada dia atau memberi manfaat kepada dia. Sebab pertimbangan-pertimbangan itu semuanya itu dia akan terletak pada pemikiran dia. Sebab tu dalam penelitian kepada mukallaf itu, pembinaan hukum juga akan melihat kepada
apa nak kata pembinaan peribadi melalui akal yang tadilah. Okey. Jadi akal membina perintah-perintah itu, di sana ada beberapa bentuk yang boleh menghalang seseorang memiliki ahliyah yang sempurna. Sekalipun dia ada ahliyatul wujud, tidak semestinya dia ada ahliyatul ada, kan? Sebab ahliyatul wujud memandai dia hidup, kan? Kalau dia hidup, dia lahir hidup, ahliyatul wujud yang sempurna. Kalau dia ahliyatul, dia lahir, dia masih dalam perut, doktor kata, konsif dah ni, tahniah awak akan jadi ayah ibu, kan? Tapi adakah dia lahir hidup? So itu masih baru ahliyatul wujud. Cuma bila kita nak tentukan ahliyah manusia itu, mukallaf itu boleh jadi mukallaf atau tidak, boleh menjadi ahli adat atau tidak, ahli yang boleh melaksanakan sesuatu transaksi, ahli yang boleh, ahli bila sebut ahli ni bermaksud kelayakan dia lah, kan? Ahliyah, jangan baca ahli itu sebagai ahli parti, no? So kena baca macam tu. So dia ada ahliyah yang mungkin dihalang akibat masalah-masalah semula jadi. Bukan masalah, kita apa panggil lah, kan, gila ke, bawa umur, bodoh ke, ataupun apa nak kata atas ni apa, nyanyuk ataupun lupa ke, ataupun tidur ke, pengsan ke, koma, no, hamba sakit, yang maksudnya kalau anda tengok pada ni, gila, bawa umur, bodoh, lupa, tidur, pengsan, hamba tak lah. Kat situ tak mati satu lagi. Di mana akal manusia di situ tidak boleh berfungsi dengan baik. Tak. Hamba ni dia boleh berfungsi tapi sebab dia dimiliki. Itu masalah. Sakit, mungkin sakit pun termasuklah kalau kita nak kata terletak di situ koma yang tak sedar ke apa ke, selain daripada haid. Manakala yang pilihan pula, sama ada dia tu jahil, tak tahu, mabuk ke, dia main-main ke, dia safih, bodoh ke, dia salah, itu dalam konteks. Maksudnya ada penghalang yang semula jadi, yang kita tak minta dan tak boleh diusahakan. Tak. Ada yang boleh diusahakan untuk hilang ataupun dia berlaku kerana dia cuai. So di situ yang menentukan keahlian seseorang itu sama ada dalam status atas semula jadi ataupun pertama yang kita bincang adalah gila. Gila adalah hilang atau tak ada akal. Memang tak ada akal lah tak? Kalau kita tengok gila kan. Gila kadang kalau saya pernah pergi mana? Dekat Sintok tu ada satu. Dekat bandar tu. Saya pun tak perasan. Dia mandi tengah-tengah divider tu, antara dua jalan tu dia mandi pogel. Dahsyat mandi tepi highway. Tapi sebab dia gila, dia tak ada rasa apa kan. Kalau kita tengok orang gila ni, dia buat apa pun dia tak ada rasa apa. So bila begitu keadaan dia akan menggugurkan tuntutan ibadat dia. Sebab dia pertamanya ibadat ni tetap pada niat kan. Kan tahu kan rukun ibadat. Rukun ibadat ni ada dua kan. Satu niat, satu buat seperti yang diniatkan. Itu rukun ibadat. Contohnya puasa. Kita niat puasa, lepas tu kita berpuasa. Kalau kita niat puasa tapi tak puasa, tak jadi juga ibadat puasa, betul tak? Kalau kita niat sembahyang, kita tak sembahyang. Kita tengok wayang. Tak jadi pula. So, orang yang gila ni, dia tak boleh nak apa? Nak buat sesuatu ibadat dengan, dia tak boleh nak start dengan niat. So, bagi orang yang gila ini, dari segi kesan dia, jika dia terima Islam, jika Islam, ibu bapa dia masuk Islam, maka dia dianggap Islam. Itu orang gila. Tetapi jika orang ibu bapa dia murtad, dia tidak dianggap murtad. Ini specialnya. Ini dari segi hukumlah ke atas ibadat iman dia. Tetapi jika perbuatan dia, orang gila ni, dia kata menanggung ganti rugi atas perbuatan. Maksudnya orang gila, jika dia merosakkan kereta orang, dia merosakkan apa saja barang dalam kedai contohnya, atas perbuatan itu keluarga dia, waris dia kena ganti rugi. Tetapi tidak atas perkataan. Contohnya dia kata dia kafir. So tak ada jejak pada iman. Ataupun kata-kata dia yang mengatakan dia menerima sesuatu akad ataupun dia jual barang. Saya jual barang, dia bawa duit RM50, dia buat kata saya berilah duit ini pada anda, duit tu perbuatan itu tak sah.
perkataan tu tak sah. So perbuatan dia jika dia buat boleh kena kena denda, kena hukuman, tetapi atas perkataan dia tu tidak melahirkan satu kesan hukum. Sebab kita dalam muamalat banyaknya kita akad ke kita apa transaksi, kita bertransaksi dengan perkataan. So dia tidak memberi kesan. Okey, macam kalau kata saya jual, saya beli, dia eh nyanyuk, nyanyuk. Atas juga bermaksud nyanyuk. Nyanyuk maktuh ataupun seorang, yelah nyanyuk ni kita kata apa seorang yang maktuh, seorang nyanyuk, seorang yang hilang akal juga. Iaitu apabila terlalu tua, terlalu tua. Ni bahaya kita pun takutlah. Ni penyakit apabila terlalu tua, dia hilang akal, dia tak tahu. Nak buang air pun tak reti dah, dia jadi bayi balik dah. So hukum dia akan jadi hukum seperti bayi balik juga, seperti kanak-kanak juga. So apa, tapi kita letak dia sebagai kanak-kanak memayis ni, tapi dalam keadaan tertentu dia boleh jadi yang lagi severe lah. Sebab kadang orang nyanyuk ni masa dia ingat, masa dia tak ingat. So tengok pada keadaan dia. Kalau dia tak ingat, dia pun tak boleh memayis. So sama ada dia gila bayi, yang saya kata macam bayi, tapi bayi tak boleh bercakap. Bayi bukan barang kan, sebab bayi kecil lah, budak umur sebulan 2 bulan lah. Tapi orang tu nyanyuk, mungkin dia boleh rosakkan barang, dia boleh baling batu kan. Macam ada berlaku kat kampung saya tu, dia dah tua sampai dia semua kat jiran-jiran dia ni, dia kata curi barang dia. Periuk dia jiran belakang ni curi, telur ayam dia jiran depan ni curi. Semua dia kata kat jiran dia. So dia akan menghasilkan keadaan ni lah. So di situ mungkin kanak-kanak, bayi tak boleh lah. Tapi ada keadaan dia boleh faham. So dari segi dia dalam ibadat, melihat pada hukum ni lah, hukum kanak-kanak dan sebagainya. Okay, jap. Apa yang dah tulis tadi, saya tak nampak. Kalau sebelum dia jadi gila itu dia seorang Muslim, kemudian dia gila, maka amalan dia akan dihitung berdasarkan gila lah kan. Betul lah. Sebab lepas gila dah dikira tak dikira mukallaf. Ya betul. Kalau sebelum tu dia Muslim, segala amalan dia tu dikira lah. Dia macam orang murtad juga. Orang murtad juga. Orang murtad kalau kaedah dia ialah sebelum dia murtad, harta dia tu halal. Waris dia boleh ambil, boleh mewarisi. Tapi semasa dia murtad, harta itu tidak boleh ni. Ada pertimbangan macam tu. Begitu jugalah kalau amalan dia. Amalan dia kalau masa dia tidak gila dan apa tu, masih tidak lagi lah. Maksudnya hukum itu melihat kepada posisi diri dia ataupun keadaan dia masa tu. So kalau orang tua ni nyanyuk lah, nyanyuk tak severe nyanyuk dia tu lah. Okey. Kemudian kanak-kanak sebelum berakal seperti hukum orang gila. So kita timbal balik macam tadilah. So kalau perbuatan dia layak tanggung ganti rugi. Sebab kanak-kanak, setengah kanak-kanak ni dia suka, kalau kita bawa budak umur 2-3 tahun dia merangkak kan, kalau pergi rumah orang yang ada perabot antik tu, jaga-jagalah. Kalau ada pasu-pasu mahal tu, kalau pasu air hitam Johor lagi tu, okey lagi lah. Ni pasu daripada apa? Daripada Beijing contohnya kan. Pasu dinasti apa tah. Dia buat balik contoh lah. Kalau pecah, mungkin kena tanggung ganti rugi lah. Tetapi dari segi perkataan sama. Yang tadilah kalau dia sesuatu perlakuan, ikrar, dia mengatakan sesuatu yang dari segi hukum seperti hukum yang boleh dijatuhkan tapi tidak. So gugur taklif bagi kanak-kanak. Dan dari satu sudut tasarruf dia yang mudarat tadilah kita bergantung pada mazhab apa tadi Hanafi lah yang mengatakan tasarruf orang kanak-kanak ini tak ada masalah. Kalau menguntungkan dia. Dari segi dia terima saja. Tapi kalau dia nak beri tu bergantung pada persetujuan wali dia. Dan dari segi ibadat dia pula digalakkan sunat. Sebab kita pun kena suruh anak solat umur 7 tahun tak. Suruh tu bermaksud
Sunatlah boleh pahala, dan pahala tu Allah yang tentukanlah, tapi itulah bermaksud dari segi ibadat. Tapi dari segi muamalat dia, transaksi yang menguntungkannya masih sah. Masih sah dan masih boleh diterima dari segi hukum, kerana sebahagian minda dia ke arah. Kemudian dia lupa pula. Lupa bermaksud jahil atau tidak ingat sesuatu yang pernah diketahui ketika dibutuhkan. Masa nak ingat tu tak ingat kan. Bukan main ketuk kepala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lupa. Ya Allah. Marilah kan. Tak mari-mari juga. Okay. Tetapi lupa ni dia tidak menafikan ahliyatul wujud. Walaupun dia menafikan ahliyatul ada. Sebab apa? Sebab dia masih hidup. Ahliyatul wujud, sifir dia senang je, dia hidup. Hidupnya seorang itu dia ada ahliyah dari segi hak ataupun tanggungjawab tertentu yang dikenakan apabila dia hidup. Okay? Tetapi dalam melakukan sesuatu al-ada, sesuatu tanggungjawab, sesuatu pelaksanaan hukum syarak, dia perlu ingatlah. Dia perlu ingat. Jika dia perlu ingat. So hukum dia bila lupa ni dia satu keuzuran. Contoh tadilah Man nasiya min solatin falyusalliha idza zakaraha. Siapa yang lupa solat, maka dia hendaklah solat ketika dia ingat. So lupa itu dimaafkan. Dia adalah satu keuzuran sebab dia tak ingat. Sepatutnya dia ingat tapi dia tak ingat. Okay, so dia akan dimaafkan. Begitu jugalah kalau sedang tidur, lupa, bukan tidur, dia lupa. Kan kuat sangat study, ada setengah orang dia study kuat ataupun dia kerja kuat, banyak ni nak kerja deadline ni contohnya, assignment banyak ke, tak siap-siap. So dia buat tak sedar, tengok jam pukul 5. Ya Allah, lupa nak solat asar. Solat asar pula. Solat Zuhur contoh kan, tertinggal. Dia ingat tengok matahari baru pukul 2, tiba-tiba tengok jam pukul 5, tak sedar dia dah duduk situ 5 jam contohnya. So di sini dimaafkan. So dia kena solatlah bila dia ingat. Begitu juga lupa kalau dia puasa tapi dia makan. Tak, dia puasa dia makan. Dia puasa dia makan. Sebab apa dia makan? Sebab dia tak ingat. Biasanya berlaku first day puasa. First day puasa. So perkara-perkara ini dimaafkan, tiada dosa, malah tidak boleh menjejaskan, tidak menjejaskan ibadat puasa dia. Itu kita kata tapi sebab memang lupa. Tapi kalau lupa tapi dia cukai tau. Contohnya makan ketika solat. So itu akan boleh merosakkan solat dia. Sebab dia makan ketika solat. Fasad lah solat dia kerana ada makan tu. Tak. So boleh beza antara lupa itu perkara yang dia cuai, yang dia lupa betul-betul, dengan lupa yang dia bukan, dia lupa, dia cuai lah. Lakukan sesuatu yang ditegah, ingat tak ingat tak. Tetapi dalam muamalat, jika lupa, dia dianggap dia menanggung sebab dia juga di situ ada ketidaktelitian, pun kita kata cuai jugalah, so kena tanggung ganti rugi. Contoh dia lupa adalah dia kena jaga satu air, satu kunci air, tiba-tiba dia lupa nak tutup. Akibatnya melimpah, membazir dan rugi. So oleh kerana dia lupa nak tutup suis contohnya, menyebabkan pembaziran ataupun menyebabkan terbakar satu syarikat, maka dia akan menanggung ganti rugi. Atau dia diberi satu tugas tu, satu barang, tak, pemegang amanah lah, tak. Dia lupa sebenarnya dia kena jaga barang tu, dia tak jaga, tiba-tiba barang tu hilang kerana dia lupa. Lupa itu tidak dapat dimaafkan. So dalam muamalat yang berkait dengan manusia, sesuatu kelupaan, kita kata boleh tak? Suatu kelupaan tidak dianggap satu excuse, kan? Satu excuse. Jenayah lah, tak? Jenayah. Adakah jenayah? Kalau lupa boleh excuse, tidak, tak? So di situ ukuran satu halangan yang walaupun dalam agama boleh dimaafkan, contohnya solat tadi, tetapi dalam muamalat itu. Sebenarnya tidur.
Tidur pun ada dalam halangan iaitu lemah daripada pengetahuan zahir dan gerakan sukarela. Sebab tidur dia tak sedar. Dan gerakan sukarela, kalau orang tidur jenis boleh apa boleh bercakap, boleh berjalan. Ada orang tidur berjalan ke? Jalan, boleh tangan, boleh gerak kan. Okey, so mulut pun boleh berkata kan, macam dia apa? Dia mengigau kan. Dia mengigau, dia kata kat isteri, aku cerai kau. Adakah jatuh talak? Itulah So hukum ni wajib tangguh tuntutan atau apa saja sehingga dia jaga dan dia faham. Sebab orang tidur dia tak sedar. Kepala dia tu tak center, tak duduk di tempat yang dia cakap apa yang perlu dicakap. Tak. Sebab itu tiada dosa dan tiada kafarah pada orang gila pula dah, orang tidur. So dalam tidur kalau dia berinteraksi, dia buat jual beli, tak tahulah boleh berlaku tak ni So tidaklah berlaku. Sebagaimana ada dalil tentang solat pun, buat aqimis solat li zikri, hendaklah dirikan solat bagi orang yang ingat, yang sedar kan. Jadi segala ketika orang tidur itu adalah batil, tak sah. Kalau dia murtad masa dia tidur, dia kata dia tak percaya nabi ke apa, so tidak jadi, tidak jatuh hukum dia. Dia jual beli masa tidur, tak tahulah, mungkin dia kat kedai kot. Dia jaga kedai kot kan. Jaga kedai 24 jam, tak ada orang ganti, so dia buat overtime, so dia tertidur. Orang datang jual beli, macam mana tu? Dia berkata jual lah, dia belilah. Tiba-tiba ada orang tahu dia tidur, orang kata saya belilah ni dengan harga RM2. Padahal barang tu harga RM50. Dia tidur. So, kalau itu sepatutnya tak sah sebab dia tidur. So, tidur ini hendaklah tunggu dia sedar lah. Hendaklah tunggu dia sedar. Barulah dia dianggap, komunikasi dia itu dianggap tepat dan betul mengikut apa yang dikendaki lah. Sebenarnya irma pensan pitam ke, jadi apa, koma ke, so kita boleh gunalah seorang yang tidak sedar diri lah ataupun hilang ingatan disebabkan kejutan di otak atau jantung. Mungkinlah sakit jantung ke apa, tapi menyebabkan kesan dia pada dia tak sedar, pensan, koma apa semualah. Jadi hukum orang pensan ni pun seperti orang tidur, sebab dia memahami khitab, tidak memahami arahan. So orang pensan tengah-tengah solat pun jatuh berdebum tak. Tengah-tengah solat jatuh, so batal lah solat tu kan. Walaupun tidak dinafikan ahliyah dia masa tu, tapi dia wajib qada lah, sebab yalah kalau solat macam tu. Ataupun solat tak gerak-gerak, rupanya pensan tapi sambil tidur, ada ke? Tak ada pun Dan muamalat tidak menjejaskan sekiranya akad telah sempurna. So pensan ketika jual beli, kita lihat pula lah jual beli tu telah habis ke belum. Kalau dia pensan sebelum sign jual beli ke apa, sebelum bayar barang, so jual beli tu terhenti kat situ sajalah. So tidaklah. Tapi kalau dia pensan lepas-lepas macam orang kahwin kan, sah saksi kata kan, saksi kata semua sah nikah, sah semua tu, terus pensan, telah terkejut dengan perkahwinannya yang berjaya dilafazkan, contoh. So adakah dia menjejaskan muamalat dia tu, kahwin dia tu? So tidaklah. So kahwin dia dah sah lah, tunggu dia bangun pensan lah, kita nak ajak dia makan apa, makan berhidang ke apa kan, contoh. So begitu jugalah dalam transaksi lain, kalau dia jual beli, dia buat pinjaman, dia buat apa, kalau dia pensan, melihat kepada sejauh mana akad dia telah berjalan, telah sempurna. Bila sempurna saja, okey, dia sah setakat yang dia itulah. Tapi kalau tak sempurna, tak sah lah. Hamba tak ada dah hari ni tapi kita bincang jugalah iaitu seorang yang lemah pada hukum yang berada di bawah milikan orang lain. Mungkin hamba ni cerdik, hamba ni cerdik, ada IQ yang bagus, EQ ada, IQ ada, tapi sebab dia menjadi milikan orang lain, so dia ada keterbatasan. Sebab tu hamba ni dikatakan tidak memiliki harta pun, tak, sebab dia dimiliki oleh orang lain. So memilikan tuan dia. So batal pemilikan kerana dia dimiliki oleh orang lain. So hamba ni ada banyak kekangan dah, dia dikata mak sebagai kefarduan ke atas dia tu
adalah sebagai separuh daripada apa yang dikenakan ke atas orang yang mukallaf biasa. So dia tidak wajib puasa solat wajib lah, cuma kalau katakan apa ni, kalau dia separuh, kalau dia punya penerimaan tu separuh daripada orang merdeka, tak. Tetapi transaksi tu seperti ni, nikah dia sah lah kalau dua tu hamba duduk di bawah tuan yang sama, tak ada masalah lah, no? Itu dari segi hamba lah. So dia boleh ikrah hudud, kalau dia mencuri dan sebagainya boleh dikisas, dieddah dan sebagainya. Itu bagi hamba lah, no? Tapi tak ada dah sekarang ni. Sakit pula. Sakit dia juga perubahan luar tabi'i pada badan daripada normal biasa, dia jadi lemah. So orang yang sakit dari segi transaksi dia ataupun ibadat dia, dia tidak menafikan dia daripada ahliyatul wujud. So sebab orang sakit ni kadang badan dia sebahagian sihat, akal dia masih boleh berfikir, lisan dia boleh cakap banyak, boleh cakap lagi kan, contoh sakit perut, so tak ada apa pun. So dari segi ibadat, orang yang sakit kita letakkan dia rukhsah ikut setakat dia sakit lah, setakat kemampuan. So kalau dia boleh duduk, dia solat duduk contoh. Tapi dalam muamalah orang sakit yang tidak ada menjejaskan apa-apa, so dia sah, tak ada masalah. Tetapi kalau sakit nak mati, itu yang ada masalah. Iaitu orang yang sakit nak mati, maksudnya sakit yang boleh membawa kematian. Maksudnya contohnya kanser lah. Kita kata seorang itu disahkan kanser tahap. Orang yang ini, muamalat dia adalah kepada 1/3 harta saja. Contohnya kalau dia nak bagi harta kat orang, dia hanya sah setakat 1/3 saja. Kalau dia nak wasiat pun sah 1/3. Kalau dia nak hibah dia 1/3. Dia tak boleh menghabiskan harta pusaka sebab dia dianggap sakit yang makin kata harta tiada guna lagi baginya. Tapi katakan dia nak apa nak kata nak wakaf ke? Dia nak wakaf, dia nak hibah harta dia kepada masjid kan? Sebab dia nak cari pahala. Tapi sebenarnya oleh kerana dia maradil maut dan dia ada beban iaitu nafkah kepada anak-anak, so di situ disekat oleh ulama. So dia hanya boleh transaksi dia bagi orang sakit yang macam ni adalah sekadar 1/3 saja daripada harta dia, nah. Dia tak boleh. So kena ingat dia istilah dia dalam muamalat kita panggil maradil maut. Maradil maut ni ialah seorang yang sakit nak mati. Walaupun kita kata pemilik harta dia bebas menggunakan harta dia sampai habis kan. Kita ada harta, kita boleh bagi kat orang suka hati kita, tak ada masalah. Tapi masa tu dengan syarat sehat. Tapi jika dia ada halangan sakit tu, sakit nak mati, maradil maut, ataupun kita panggil apa, nazak ataupun tenak, dia memang kalau baca dalam fiqh, memang di mana-mana disekat. Kenapa? Untuk tidak memudaratkan keluarga dia lah, tanggungan dia. Okey, beberapa tahun lepas terdapat isu yang mengatakan pelacur dikategorikan sebagai hamba. Bolehkah dikira seperti kategori itu? Okey, pelacur kita kata hamba dari sudut mungkinlah kalau kita kata, bukan kita kata, orang masa tu lah kata kot, no? Sebab dia menjadi hamba kepada bapa ayam dia lah, tak? Dia kata dalam satu sudut dia berhutang. Kategori pelacur sebagai hamba itu kita tak boleh terima sebab dia adalah kategori yang tidak diiktiraf lah. Maksudnya kita bukan letak dia hamba dulu, kita letak dia pelacur dulu kan. Dia tidak iktiraf sebab dia dalam keadaan maksiat yang tidak dibenarkan. Maksudnya sama ada kalau dia berhutang, kita kena lepaskan hutang dia lah. Maksudnya kalau lah begitu. Tapi pelacur ni kalau macam tu dia kena apa? Dia boleh jadi asnaf lah. Bagi saya kalau dia berhutang, katakan dia jadi pelacur sebab dia berhutang, so akhirnya dia kena paksa dan sebagainya kan. So cara dia adalah kita boleh letak dia berhutang, kita biar zakat tu dia bebaskan dia. Bukan bermaksud sebab dia adalah satu yang kedudukan yang luar tak syar'i. Tidak boleh diletak begitu.
dari sudut tak, sebab saya rasa ini dilihat dari sudut dia, kita tahu dia macam dia kongkong oleh bapa ayah dan sebagainya, tapi dia boleh dibebaskan lah jika begitu. Sebab itu kita panggil apa? Perdagangan manusia pun boleh kan dibuat jenayah. So kita lepaskan dia lah. So itu dalam konteks tu lah. Sebab yelah apa ni, definisi moden ni kita boleh lah. Tapi kita melihat dia mungkin kita melihat dia hamba dari sudut kebebasan dia tertentu. Tapi adakah harta dia tu harta majikan dia, harta bapa ayang dia? Kan pelacur contohnya, dia ada beg duit, dia ada duit, dia terima duit. Yalah duit dia bagi, tapi ada barang-barang tu barang dia kan. So di situlah yang menentukan, ada dia boleh jual beli sebebasnya. So di situ yang menentukan sama ada hamba yang hamba pure tu lagi baik daripada pelacur tu lah. No? Kita kadang sakit. Yang haid dan nifas, darah wanita atau haid, darah kerana melahirkan nifas. So kalau wanita tu berdarah, so jangan kata dia tak sihat lah. So dia sihat itulah dia ada haid. No? Ini definisi sajalah. No? So haid dan nifas tidak menggugurkan ahliyatul wujud dan ahliyatul ada. Mungkinlah ahliyatul ada untuk solat tu gugur, tapi ada setengah keadaan dia tidak menggugurkan. Tak, dia masih boleh buat ibadat-ibadat lain. Contohnya dia nak keluar zakat boleh, nak apa boleh kan. So ibadatnya disyaratkan suci tanpa qada, tanpa qada bagi solat dan disyaratkan qada untuk puasa. Itu nasi lah, kita tak boleh kata kenapa yang ni boleh qada, yang ni tak boleh qada. Itu nasi lah, bersifat nas. Tapi dari segi muamalat tak ada masalah. Wanita yang haid kan nifas, dia boleh berjual beli seperti biasa. Dia nak kahwin pun boleh. Tak ada masalah kan. Kahwin. Cuma ibadat tertentu lah tak boleh. Solat dan sebagainya, untuk tawaf dan sebagainya. Okay, so tak besar sangat halangan haid dan nifas. Dia halangan mati. Halangan mati ni habislah. Dah, sebab ahliyatul wujud dia tak muncul dah. So dia lemah, bukan lemah lah, padam semuanya lah kan, dan menghilangkan ahliyatul wujud pun hilang, sebab ahliyatul wujud basic dia adalah hidup. So tak ada, dia tak hidup. So dia akan menggugurkan semuanya ibadat dia. Tapi adakah dia menggugurkan muamalat dia? Itu yang kita nak tengok. So akhirnya dia dianggap gugur lah. Dianggap gugur walaupun dia anggap hidup di akhirat. Tapi dia dianggap gugur dari sudut al-ada. Cuma ada setengah ulama kalau dia bincang pasal hukum akhirat ni, ada hutang-hutang tertentu yang tak. Contoh orang mati, dia tak pakai haji lagi kan. So anak-anak dia boleh gantikan haji, badal haji dah. Ataupun apa lagi, puasa. Kalau dia banyak tinggal puasa dan semasa sakitnya dia tak puasa, anak-anak dia juga, warisnya juga boleh berpuasa bagi pihaknya. So ada juga antara tanggungan apa nak kata, oleh kerana walaupun dia mati, dia masih ada apa nak kata, hukum-hukum taklifi yang sebelumnya boleh diganti oleh waris dia. Manakala dunia dia gugur juga taklifi dia. Contohnya bayar nafkah lah. Kalau suami nak bayar nafkah, dah mati nak bayar macam mana kan. So ahliyatul ada hilang lah untuk menunaikan sesuatu. Tapi hak-hak ataupun harta yang dia tinggal itu, yang ada hak orang lain atas harta dia tu masih kekal. Masih kekal. Kalau dia berhutang sebagai contoh, so dia wajib daripada hartanya bayar hutang. Sebab tu bagi orang yang walaupun dia mati, hak ke atas harta peninggalan dia itu sebelum dibahagi orang pusaka, hendaklah dibahagi dulu kepada orang yang berhutang. Orang yang berhutang, dia lah yang berhutang kepada orang yang beri hutang kat dia kan. Sebab itu tidak boleh dia kata, oh ayah saya mati dah, so minta maaf lah. Dia tak boleh bayar hutang lah sebab dia dah mati. Itu tidaklah, itu salah. Salah. Sebab dari segi mukallaf dia, kemukallafan dia, tanggungjawab dia, dia masih kena langsaikan apa yang telah dia mula pada masa hidup. Apa dia mula? Dia hutang. Tak. Dia memulakan hutang itu, maka dia hendaklah selesaikan hutang itu dengan duit dia. Melainkan dia tak ada duit lah. Itu lain lah. Kalau dia tak ada duit, tak ada anak untuk uruskan, dia mati sebatang kara. So
dia anggap tak ada tempat lah hutang tu nak di tu. Tapi kalau uh, dia kena tuntut daripada tu. Jawab harta kat orang lain gugur. Tapi kalau tanggungjawab dia yang kena keluarkan duit itu dari sudut waris lah, contohnya nafkah, maka itu gugur lah. Tak boleh lah isteri claim dia nak duit, contoh isteri, suami mati meninggalkan dia isteri. So dia nak claim harta pusaka. Satu lagi dia nak claim nafkah bulanan. Boleh tak? So nafkah tu tak boleh claim lah. Dia claim pusaka sajalah. Nafkah tak boleh. Kata suami saya masa hidup bagi saya 1,000 sebulan. Jadi duit dia yang dia tinggal mati ni ada 2 juta, saya nak kira harta pusaka dia 1/8 dan setiap bulan 1,000. Jadi kalau saya anggap saya boleh hidup sampai 70 tahun, saya nak berapa 12,000 setahun. Ada berapa tahun lagi nak 70? Tak ada lah. So tidak, tanggungjawab itu gugur. So hak si mati ke atas harta kekal. Iaitu hak, itu tanggungjawab tadi kan. Tapi dari segi hak dia ke atas harta dia, walaupun dia mati, dia untuk ia diuruskan jenazah. So boleh ambil daripada harta dia tu untuk uruskan jenazah. So walaupun seseorang itu mati, kalau kita kata dia dah bebas dah tanggungan dia ke atas taklif dia itu, sebenarnya ada lagi CP-CP ataupun baki-baki itu. Yang tu kita kena jelaskan bahawa boleh ambil harta dia untuk ibadat, contohnya hutang tadi, hutang upah badal haji boleh, ataupun anak dia tolong puasa itu tak payah, tak boleh upah. Itu kena anak dia lah puasa. Dan dari segi hukum duit, itu kalau dia berhutang dia kena bayar, dan ke atas harta dia itu juga dia kena boleh dia ambil untuk uruskan jenazah dia. So nampak dari kemudian halangan yang boleh diatasi. Okey, tadi kita panggil halangan semula jadi tadi tu. Dah. Tak boleh nak buat apa kalau mati ke apa. Tapi semula jadi ni adalah halangan yang akibat tertentu dia berada dalam keadaan halangan ini. Pertamanya adalah jahil. Jahil ni sebab tak belajar contoh. So dia jahil lah. Jahil kerana dia tersisih daripada pendidikan arus perdana. Ayat. So dia jahil lah. Dia jadi jahil. Jadi jahil itu kerana tak ada ilmu. Kerana itu dia tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu, dia memberi kesan kepada ibadat, kesan kepada muamalat dia. So sejauh mana jahil dia itu memberi kesan. So jahil yang batil ialah jahil yang tidak diterima. Kalau kita kata jahil dia ni, jahil tidak diterima. Satu batil iaitu jahil orang kafir. Sebab apa kita kata jahil batil dia tu, jahil dia tu jahil yang batil. Yang batil ni yang fasid lah. Yang kita kata dia bodoh dalam perkara ni adalah bodoh yang tak boleh diterima. Kenapa? Kerana dia contohnya kafir. Dia kata saya kafir kerana sebab dia boleh belajar, dia boleh tahu kan. Tapi yalah kita cakap macam ni lah, orang kafir kata lain pula. Tak apalah, tapi ini pandangan Islam. Seorang kafir kalau dia kata dia jahil tentang Islam contohnya, maksudnya dia kena belajar lah. Itu tuntutan dia tak, supaya dia tidak dianggap, dia tak ada excuse lah untuk dia kata dia tidak tahu tentang agama Islam contoh. Dan jahil yang tak diterima ialah jahil yang menyalahi ijtihadnya. Ini jahil yang tak diterima juga ni. Contohnya dia berijtihad. Siapa dia berijtihad, siapa yang menyentuh isterinya tanpa berlapik, maka tak batal. Itu ijtihad dia, tak batal. Suami yang sentuh isterinya tanpa lapik dan tidak ada syahwat, tak batal wudu. Tiba-tiba dia bila sentuh dia kata dia berperilaku batal pula, dia pergi ambil wudu. Ini yang jahil ya, yang katakan dia dah ada maklumat tapi dia menyalahi maklumat yang dia ada. Iaitu amal yang ataupun dia beramal dengan yang bercanggah dengan sunnah. Dia tahu contohnya sunnah kata sebelum makan baca bismillah contoh. Tapi dia tak baca. Dia tak baca ataupun dia tak amal kerana dia jahil. Jahil ni tak diterima. Jahil yang kita boleh belajar, yang mudah lah, kita kata jahil yang mudah. Tetapi jahil yang diterima, ini dari segi hukum dulu. Kita pergi dari segi fiqah dulu, dari segi ibadat dulu. Jahil yang diterima adalah jahil, contohnya jahil yang subhat. Kan, contohnya dia banyak sangat baca sampai serabut, sampai dia tertukar bimba. Kan, sekejap kata batal tak batal, mana satu ni
biar betul lah contohnya. So dia jadi syubhat, dia jadi macam ragu-ragu, betul ke tak betul. Contohnya batal puasa kerana bekam, kerana dua-dua pandangan. So ini diterima sebab pembacaan dia tu tadilah kan. Ataupun jahil kerana dia berada di negara harbi, dia tak tahu hukum kan. Sebab tu kadang dia tengok ini setengah ni dia tak belajar lah ni, tapi sebab dia duduk di negara orang kafir. Kalau anda pernah pergi negara luar, saya pernah duduk di London setahun dulu masa buat PhD. Duduk di rumah orang Melayu, di rumah orang Melayu. Dan kita tahu sebab dia duduk di rumah ni, sejarah dia kalau ada makcik tu yang saya tumpang rumah dia tu, dia duduk sejak muda, umur 20-an. Umur 20-an dia orang dah pergi dah, masa tu nak merdeka mungkin. Dia kata sebab dia bekerja di Singapura dengan British, so bila merdeka ni dia takut. Kan orang kata dulu duduk negara sendiri mungkin tak pandai memerintah, so dia pergi berkelana di UK sejak 1950-an. Anda bayanglah tak, dengan umur muda, dengan mengaji pun tak tinggi, kerja pun kerja klasik kapal je. Bila di sana lagilah so anda akan tahu mungkinlah dia kalau nak tertentu minum arak ke. So di sinilah. Tapi itulah kadang kalau dia daripada kecil lain lah kot tapi itulah so dalam satu sudut kita kata dia boleh diterima, tapi tak mungkin kot dia tak tahu kan. Tak. Yang seterusnya adalah jahil syufa'ah. Jahil syufa'ah ni ialah contohnya dia tak tahu hak syufa'ah dia. Contohnya syufa'ah ni kan kadang sebab dia macam ilmu spesifik juga kan. Contoh dia beli, macam saya kata tadi, dia beli sebuah kereta kancil. Dia tadi apa saya cerita, Beza kan. Beza dia buat, dia share tu kan. Tiba-tiba kawan dia nak jual share tu. Dari satu sudut dia tak tahu. Rupanya dia boleh cabar jualan itu sebab dia ada hak syafa'ah. Ataupun jiran tanah kebun dia nak jual tanah, buat kat orang lain tak tawar kat dia dulu. So dia tak tahu. So masa tu dia baru tahu. So di situ jahil yang dibenarkan. Dia boleh tuntut. Ataupun jahil wakalah, diterima sebelum tahu tentang wakalah. Maksudnya wakil kan. Dia tak tahu dia boleh diwakil. Contohnya dia jahil masuk mahkamah. Rupanya dia boleh dia wakil dan dia boleh menang. So boleh diterima jahil dia itu dan boleh dimaafkan. So dia boleh dapat wakil lah. Itu dari satu sudut. Okey, kemudian jahil berkenaan kontrak. Tapi jahil berkenaan kontrak ni jahil, contohnya jahil kerana rorak. Contohnya dia tak tahu kontrak dia tu kan orang yang orang kampung ke apa kan masuk kontrak, masuk dalam satu bisnes, dia tak tahu sama ada dia boleh rugi atau tidak, ataupun dia tak tahu perjalanan kontrak itu, ataupun dia tengok perjanjian tu banyak sangat tak larat nak baca tulisan halus kan, font 10. Ada 5-4 page. Last sekali ada sign, setuju. Tak baca, setuju je kan. So adakah jahil itu di situ dan adakah boleh dimaafkan? So adakah di situ unsur penipuan? So jahil-jahil macam ni adalah antara jahil yang boleh diterima. Jahil yang boleh diterima yang dia memerlukan kepada satu apa nak kata bimbingan ke, kerana dia tak tahu selok belok ada istilah ke. So yang ni boleh digunakan sebagai satu apa nak kata defend. Tak? Apabila berlakunya penipuan, berlakunya salah nyata, berlakunya apa nak kata pengaruh tak wajar, undue influence, apa saja istilah dalam ekonomi moden kan, ataupun dalam muamalah, maka di situ boleh dicabar kerana jahil dia itu adalah jahil yang tidaklah kita letak pada jahil yang tidak boleh diterima tadi. So seseorang yang berada dalam kapasiti ini, walaupun dia seorang yang mukallaf dan kedudukan ini adalah satu yang bersifat mudarat bagi dia, tapi kerana jahil dia itu jahil yang boleh diterima, so secara defense-nya boleh digunakan untuk bantu. Ini boleh berlaku ada dua, sama ada dua lah, mabuk yang dicari dengan mabuk yang berlaku sendiri. Mabuk dia cari, mabuk dia pergi minum minuman keras lah kan. Mabuk yang berlaku sendiri ialah contoh dia salah makan lah, makan tembikai dengan tapai contoh. Tiba-tiba mabuk, tak sedar diri kan. Berzikir seorang-seorang, lepas tu tiba-tiba isteri dia datang, cerai isteri dia. So adakah mabuk itu memberi kesan hukum? So dalam kes ini kalau mabuk tu dia berlaku secara tak sedar, itu dimaafkan.
Tapi kalau mabuk yang dia cari, itu dia anggap dosa dia lah. So bila dosa dia, apa saja yang berlaku sebagai hasil daripada dosa itu tidak memberi kesan. Memberi kesan, tidak memberi kesan. Memberi kesan maksudnya kalau dia kata dia apa ni? Dia menjatuhkan talak, jatuhlah talak itu. Kalau dia buat apa hibah sehingga kereta atau duit dia ada dalam poket semua dia bagi ke orang, so duit itu akan sahlah hibah itu, dan kena bayar ganti rugi kalau rosak. Itu, Tetapi jika dia berlaku secara sendiri, kerana tadilah makan tapai ke ataupun dia alahan dengan biskut. Makan biskut je gila. Gila pula mabuk kan. So hukum dia akan dihukum sebagai orang yang macam hilang akal, yang pengsan, hukum seperti pengsan lah. So dimaafkan, dimaafkan. So nampak kepada dua bentuk beban ataupun apa nak kata penyelamat kepada mukallaf dia itulah, sama ada dia tu didenda kerana kemabukan dia tu atau dia dimaafkan dan dianggap itu satu. Sebenarnya main-main ataupun bergurau, al-hazlu, main-main iaitu mengatakan sesuatu yang tidak dimaksudkan, sesuatu yang tidak serius lah, gurau lah, main-main. So main-main juga dia tidak menafikan ahliyah, tapi dia ada keadaan dia. Kalau dia memberi keterangan, tak, dia pergi ke mahkamah dia bagi keterangan ataupun dia satu apa dia sumpah, dia sumpah dalam kontrak, dalam akad ke dia bersumpah apa, keterangan dia itu dari satu sudut ditolak ikrarnya sebab dia main-main, sebab dia tidak ada niat yang tercapai itu, dia akan ditolak. Dari segi etika dia kufur pada redah tapi sah jika masuk Islam. Maksudnya jika dia main-main tapi dia main-main untuk murtad, maka dia kufur. Dia akan kufur. Tetapi jika dia masuk Islam, dia sah. Dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akan dianggap benar etika dia. Dan dari segi pelaksanaan dia pada ada perselisihan ulama, pada jual beli ke sewa ke apa saja, perselisihan ulama. Sebab apa perselisihan? Sebab ulama melihat main-main seseorang itu yang mukallaf itu, adakah di sana ada maksud dia? Sebab kita kata tadi dalam transaksi dia mesti ada niat kan. Sebab tu dalam muamalat kita banyak kan kita akan jumpa sirah kan, sirah. Dia ada ijab, dia ada qabul. Sebab di situ dia mesti ada ijab dan qabul. Apa dalam bahasa Inggeris? Offer and acceptance kan. Acceptance tu sangat penting yang membawa kepada redha. Antara minkum ini dia menjadi satu apa nak kata, satu basic lah, satu asas dalam muamalat yang menentukan bahawa akad itu, tasarruf itu berlaku dengan suka hati, suci hati seseorang itu, sukarela seseorang itu atau akibat influen yang tidak betul. So di situlah yang menjadi kata kunci. Tetapi bagi Imam Syafi'i mengatakan kita fikir yang zahir saja, yang hati dia lain. So orang macam ni kalau dia buat satu transaksi, dia ada konsekuen dia ada tanggungjawab dia ada apa nak kata burden yang dia kena tanggung. Tetapi jumhur selain Syafi'iyah berpandangan tiada konsekuen, tak ada kesan dia kerana tiada asas ilzam niat dan kemahuan. Sebab dia tidak ada kosat dalam hati, sebab dia main-main saja. Itu kata jumhur. Melainkan jumhur mengecualikan dalam tiga benda saja yang dibenarkan main-main, yang memberi kesan hukum, memberi efek, tetapi tidak pada hal-hal lain. So tiga perkara itu yang dibenarkan adalah pada nikah, pada talak, pada wujud. Salasum jidduhun najid wa hizluhun najid. Tiga perkara yang jidduhun najid, dia serius pun jadi, wahizluhun najib, dia main-main pun jadi, iaitu nikah. Nikah kalau main-main pun jadi. Macam mana main-main nikah? Main-main nikah dia kena cukup syarat jugalah, cukup rukun jugalah. Contohnya ayah dia jadi wali dalam kes tu, memang ayah dia betul, dia berlakon, dia tahu kan, dia berlakon nikah. Juru nikah tu ayah dia. Juru nikah ayah dia pun so sah. Ulama kata sah kan. Saya ingat anda pernah jumpa kot dalam WhatsApp ke dalam Facebook.
Ada yang drama pendek Arab tu kan, yang dia nak nikah dengan anak ayah tu. Kan dia kata Qabil tu yang Qabil tu. Begitu juga talak rujuk, dia akan sah, sekalipun main-main. Sebab ada nas lah. So yang ni special lah apabila ada pengecualian nas. Dan misalan lain adalah kita ambil contoh bai' taljiah. Bai' taljiah ni adalah bai' ataupun jual beli yang dilakukan secara main-main atau luaran saja. Dia tidak mahu. Dia tidak mahu beli kan. Yang saya kata dia macam manipulasi lah. Dia main-main saja. Dia main-main ni sama ada dia takut harta dia dirampas. Ada orang tak, dia main-main jual beli. Contohnya, dia cakap kat orang tu, aku jual lah kereta aku ni sebab ada orang nak rampas kereta ni. Jadi untuk elak dia rampas, dia pun jual kereta dia. Tak? Tapi kalau perampas tu yang nak rampas tu akan hilang, dia nak beli balik kereta tu dengan harga itu contohnya. Ataupun dia nak ambil balik kereta tu dan dia pulangkan duit tu. Ataupun dia terpaksa menaikkan harga. Untuk elak syufa'ah. Contohnya yang syufa'ah tadilah kan. Contohnya jiran sebelah tanah, dia nak jual tanah tu. Dia nak jual tanah tu dan Syafiq dia nak beli. Tak? Tapi dia nak jual dengan harga murah. So dia pura-pura naikkan harga. Contohlah. So di situ ada unsur main-main. Tak? Ada unsur tak serius. So adakah sah transaksi lagu tu? So jumhur kata tidak sah. Kerana dia tidak redha. Dia tidak ada komit pada tu. Tapi bagi Syafi'iyah sah. Sebab Syafi'iyah dalam kes ni dia lihat pada luaran saja. Dalam muamalat kalau anda tengok Syafi'iyah kadang-kadang dia ringan. Dia ringan. Tetapi jumhur pula tidak sah. Kalau anda tengok. Kenapa tak? Main-main dalam kes ni apabila dia cukup syarat, kalau ikut zahir dia sah kata Syafi'i, tapi jumhur tidak sah sebab dia kaitkan dengan niat dalam hati itulah, niat ilzam yang mahu kontrak itu berlangsung dengan penuhnya ataupun dengan suci hatinya. Okey. Safi ni bodoh, iaitu ataupun bodoh ni taklah kita nak kata bodoh sangat. Safi ni dia nak kata apa bodoh tu tersangatlah bodohnya lah, macam tu lah ataupun nak kata apa, bacalah dia ialah iaitu kurang akal dan berfikir dengan ringan. Kita nak kata apa, dia berfikir dengan ringan, dangkal tanpa mendalam sehingga utusannya berlawanan dengan akal yang sihat. Itu contoh dia boros. Dia boros atau orang Terengganu sebut apa, cakduh tak? Kalau saya tak tahu orang Pantai Barat kalau Terengganu panggil cakduh, dia macam dia membazir, dia tak cermat dengan duit. Dia nak kata bodoh, bukan bodoh 3 tolak 1 tu 7 kan. Tapi dia macam macam nilah saya rasa anda boleh ikut ada istilah di kepala aku. So di sini ialah ahliyah dia masih terpakai dan harus dia bertasarruf. Cuma dalam kes ini jika seorang itu kanak-kanak dan dia membesar dengan safih macam saya kata mula-mula tadi, maka dia hendaklah bertransaksi dengan ada pengawasan. Sebab berdasarkan dalil wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama wala tu'tus sufaha amwalakum, sebab takut bila dia beri harta ke atas orang safih ni dia tak pandai urus lah, rugi habis dah. So harus ditegah transaksi mereka kerana maslahat untuk memelihara harta dia. So orang yang safih ni walaupun dia dah dewasa tapi dia boleh dikontrol. Sebab tu orang safih ni dia kena ada penjaga dia lah tak. Dan yang teruk daripada safih ni adalah disebut al-ghuflah. Cuai tak. Orang yang cuai, orang da'iful idrak. Dia lagi teruk daripada orang safih. Sebab dalam kitab dia terjemah safih ni kamilul idrak. Manakala ghuflah ni da'iful idrak. Tapi apa pun istilah saya rasa yang penting tuan-puan faham bahawa bodoh ataupun safih yang kita istilahkan ni adalah seorang yang dangkal. Dia tak berfikir dengan dalam. Dia tak kaji betul. Kalau macam dia nak beli rumah contohnya. Datang penjual kempen kat dia, nak beli. Macam tu lah. Dia macam apa? Dia kadang kita tengok okey dia cantik. Tapi dalam bab kewangan dia macam boros sikit. Kan? Kalau orang mari jual insurans, terus beli. Orang tu mari, orang lain pula datang beli. Contoh dia tak tahulah benda insurans yang sama
ada 3 orang datang jual, contoh 4 orang datang jual, so dia boleh habis duit gaji bayar insurans saja, contohlah kan. So begitulah keadaan dia. Orang-orang macam ni perlu dijaga untuk memastikan pun transaksi dia mungkin untung, tapi sebenarnya dia memberi mudarat pada diri dia lah. Okay. Yang ketiga adalah Muslim. Dia tak ada kait sangat kita punya hukum sebab dia lebih kepada apa, ibadat lah. Sebab kita nak lihat kalau boleh kita kaitkan perbincangan kita banyak kepada muamalat lah. Sebab yang ini anda akan gunakan untuk pengijazahan master ni. So yang saya lihat musafir tak banyak sangat kait. Dia mungkin kerana berkait pun kerana kira lah. Kira sebagai contoh, orang tu musafir, dia nak khiyar tapi barang tu dia dah ambil atau aib ke apa, dan dia pergi musafir. So kalau lah katakan ada 3 hari untuk pulang, ada masalah. Di situlah yang berlaku musafir. Kalau anda tengok banyak kan kadang-kadang sekarang kalau apa ni, khiyar yang bersifat katanya 3-4 hari tu dia ada, tapi dia berkait juga dengan adat. So saya rasa dia taklah sangat tertumpu pada musafir. So kita boleh taklah tekan sangat kat sini. Yang seterusnya adalah tersalah. Tersalah ataupun disebut al-khata'. Al-khata' ni tersalah, iaitu kata-kata atau perbuatan tanpa niat yang bukan menjadi matlamat asal. So tersalah dari segi ibadat dimaafkan, ataupun dari segi hak Allah, kalau dia berkait dengan hak Allah dimaafkan. Contohnya salah memberi hukum, dimaafkan kan. Sebab tu ada nas kan, man ijtahada fa asaba falahu ajrani. Siapa yang berijtihad dia betul, dia dapat 2 pahala. Wa man ijtahada fa akhta'a, siapa berijtihad dan dia tersalah ijtihad, falahu ajrun wahid. Maksudnya dia dimaaf, dia beri pahala lagi. Itu pada hak Allah kalau tersalah. Tapi tersalah pada hak manusia, ni tak boleh dimaaf. Kena bayar ganti rugi, sama ada penuh separuh. Contoh tersalah, ingat tembak rusa, rupanya tembak rakan memburu. Dah mati kawan tu. So sama ada dia kena bayar diat penuh atau separuh lah kalau ada diat, ataupun bayar ganti rugi, dia cuai. Dia tersalah ataupun tersalah buang. Dah kawan dia suruh buang radio rosak, dia ingat radio tu, dia tersalah ambil radio yang tak rosak, dia buang. Nak pergi cari tak ada dah, masuk dalam longkang dah contoh ni. Tapi kerana dia tersalah. Salah ni sebab apa? Sebab dia cuai lah. Dia tak hati-hati, dia tak teliti. Buka dulu ke radio ni, yang mana rosak, yang mana tak rosak. Okay? Manakala kalau itu dari segi muamalat. So tersalah dia akan kena ganti rugi. So kalau tersalah dalam talak pula, kalau Hanafi kata talak sah. Tersalah. Tersalah. Macam mana tersalah pada mungkin tersalah lidah aku. Tak? Ada orang yang gagak, dia panggil apa? Khati'ul lisan. Yang lidah dia nak sebut apa nak sebut? Ambil tali jadi talak je kau. Contoh sajalah. Okey, bagi Syafi'i tak jatuh. Sebab dia tidak ada niat. Sebab niat tu penting. Kat sini Hanafi anda tengok dia hukum pada zahir pula. Kontrak, kalau kontrak jual beli yang tersalah sah kalau kata Hanafi. Sebab apa? Bagi dia hukum tu dah komplit. Tapi di sana kalau jumhur dia ada khiyar, dia ada khiyar bagi kontrak-kontrak yang tersalah. Khiyar al-wasf, khiyar pada sifat. Maksudnya kalau kita tersalah apa nak kata, tersalah pilih barang, tak? Tersalah, ingat ke padan, tak padan, boleh pulangkan barang dan sebagainya kan. So di situ dibenarkan, dibenarkan untuk pulang. So ada keadaan dalam muamalat dibenarkan kerana tersalah, kerana dan untuk khiyar, untuk kontrak, tapi dari segi kerugian maka kena tanggung ganti rugi. Contoh tersalah, contohnya ada tersalah hibah, sah selepas sempurna. Tersalah hibah, contohnya kita bagi hibah sesuatu dekat seseorang dan nak tarik balik sebab tersalah. Boleh tak tarik balik? Dari segi hukum tak boleh apabila hibah tu sempurna. Sebab hibah ni hukum dia tak boleh tarik balik. Dia tak boleh tarik balik. So bila hibah tu sempurna, hibah tu tak boleh tarik balik. Walaupun sebab tersalah. Sebab dia pergi pada asal tadilah, anda cuai. So tersalah bayar barang
tersalah tanggapan pada pembeli, ingat ke dewasa rupanya kanak-kanak, tersalah pilih barang, tersalah jadual penerbangan. Kan ada orang tersilap ingat ke jadual esok. Rupanya hari ni jadual, terlepas kapal terbang. Adakah kita boleh dimaafkan? Tidak kan? Anda kena beli flight barulah. Tersalah faham syarat kontrak, macam kata tu. So, tersalah dalam konteks muamalat kalau anda tengok besarnya adalah kita kena tanggung sebab syuat. So dalam ibadat mungkin tersalah tu dimaafkan, tetapi tersalah macam watai syubah. Pernah belajar watai syubah, tak tersalah ingat bini dia. Punya bini adik dia. Kembar, adik lelaki kembar kahwin dengan perempuan kembar. Tu bahaya. Tu tersalah. Yang tu mungkin bolehlah dimaafkan, tapi dalam kes-kes kontrak tidak. Yang seterusnya adalah paksaan. Paksaan ialah memaksa, menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang dia tidak rela dan bukan dengan pilihan. So paksaan, adakah paksaan ni dia boleh memberi kesan hukum kalau berlakunya jual beli dan sebagainya. So syarat paksaan dia kena penuhi. Untuk kita kata paksaan tu terpakai, dia mesti memenuhi syarat paksaan. Pertama, pemaksa mampu menguatkuasakan ancaman. Kalau seorang yang memaksa tu budak bawah 2 tahun, ayah kalau ayah tak buat, saya bunuh ayah. Contoh anak. Kan anak umur 3 tahun. Bahayalah kalau anak cakap macam tu. Tapi saya nak relatekan dengan pemaksa tu, sama ada dia mampu tak menguatkuasakan ancaman. Jika dia tak mampu, paksaan tu tidak benar. Orang yang dipaksa rumah untuk melawan. Kalau yang memaksa lebih kecil dia yang dipaksa, ataupun yang dipaksa ada senjata, yang memaksa tak ada senjata. So di situ ada wujud kelemahan lah. Dan yang ketiga paling penting, yakin jika engkau ugutan akan dilaksanakan. Maksudnya dia yakin dengan paksaan itu, jika dia tak patuhi, dia akan berada dalam mudarat. Contoh. So jika konflik ini barulah betul-betul kita boleh kata paksaan tu boleh dimaafkan. Maksudnya orang yang melakukan kerana terpaksa itu boleh dimaafkan. So di sini kita pecah kepada dua lah berdasarkan syarat tadi tu. Apabila komplit syarat paksaan, dia akan membawa kepada paksaan itu bersifat al-mulji ataupun ghair mulji. Mulji ni bermaksud seseorang itu dia tidak ada redha dan dia tidak ada ikhtiar. Maksudnya dia akan kena. Maksudnya mulji ni. Tapi ghair mulji ni dia tak ada redha tapi dia masih ada ikhtiar. Mungkin dia boleh kuranglah, dia kurang daripada mendapat orang kata ancaman pada tu. Kalau mulji contohnya dia boleh menyebabkan dia kematian. Dia boleh menyebabkan kecederaan yang teruk contoh. Tapi ghair mulji ni dia lebih less severe daripada tu. Itu keadaan. So paksaan yang benar-benar memberi kesan hukum ialah paksaan yang mulji lah, yang boleh memberi efek. Betul. Maksimum. Dan paksaan tidak menafikan ahliyah. Sebab seseorang yang dipaksa dia masih ada akal. Kan? Dia boleh berfikir. Kalau tidak, macam mana dia nak tahu paksaan dia tu mulji, mengancam dia atau tidak mengancam dia kan? So bagi Imam Syafi'i, kesan paksaan dia tu melihat pada dua, sama ada perbuatan ataupun perkataan. Jika pada perbuatan, melihat pada perbuatan itu yang hak atau tidak. So perbuatan yang bukan hak dimaafkan. Tiada akibat, tiada ganti rugi yang boleh dikenakan ke atas orang dipaksa. Maksudnya kalau dia buat sesuatu yang tak sepatutnya, tetapi dia oleh kerana paksa, dia tidak menanggung ganti rugi. Contohnya dia dipaksa untuk merosakkan kereta. So rosaklah kereta orang tu. Tapi jika diadili, dia tidak menanggung ganti rugi. Yang tanggung ganti rugi adalah orang yang memaksa. So kalau orang yang memaksa tu katakan ditangkap polis dan sebagainya, orang yang memaksa tu yang menanggung ganti rugi. Berdasarkan hadis rufi'a an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Diangkat panel, diangkat beban ataupun taklif mukallaf itu daripada umat bagi yang khata' tersalah. Ini dalam ibadat lah. Wan nisyan, orang yang lupa dan orang yang dipaksa. So cuma paksa itu yang bukan hak tu melihat pada dua. Kalau Imam Syafi'i membunuh dan zina tidak. Maksudnya orang yang dipaksa supaya
tidak boleh membunuh. Walaupun dia dipaksa dengan kematian. Contohnya kalau awak tak bunuh dia, saya bunuh awak. Dia tak boleh bunuh. Dia kena biarlah dia kena bunuh. Sebab dia tidak boleh mengutamakan nyawa dia daripada nyawa orang lain. So di situ yang salah. Paksaan yang tidak dimaafkan. Kalau dia bunuh juga, dia berdosa juga. Sebab dia adalah pembunuh. Sebab dia menyelamatkan. Begitu juga zina. Zina kalau awak tak berzina, saya bunuh awak. Dia pun berzina. Tak boleh. Dia tak boleh berzina. Dia terutama kalau lelaki yang dipaksa. Sebab lelaki tidak menanggung apa. Tapi kalau perempuan yang dipaksa, dia yang lebih lemah. So dia dimaafkan separuhnya. Nanti ada kalau perbincangan dia. Tetapi dalam perkataan tiada kesan, melainkan dalam solat. So kalau dipaksa seseorang itu supaya melafazkan talak, so talak tak jatuh. Kalau dia dipaksa melafazkan kalimah kufur supaya dia mengaku kufur, so kufur tu tak berlaku, dia tak murtad lah, melainkan dalam solat. Dalam solat dipaksa, batal lah solat dia, dah menyanyi dalam solat. So kesan paksaan dalam segi Hanafiah adalah kata-kata yang boleh fasakh, maka jadi fasakh. Kalau dia berkata-kata dipaksa, yang kata-kata itu yang boleh menyebabkan fasakh, iaitu seperti dalam kes jual beli, sewa, gadai, maka jadi fasad. Tapi kata-kata yang tidak ada fasakh, yang tidak boleh memberi kesan, seperti talak, rujuk, sumpah, nazar, maka tak batal. So talak tak jatuh, rujuk tak menjadi, rujuk tak menjadi, ataupun sumpah pun tidak, nazar pun tidak. Kalau dia disumpah, dipaksa untuk bernazar dan sebagainya. Kontrak terhenti pada kerelaan dan persetujuan maksa. Maksudnya, kalau seorang itu dipaksa untuk melakukan kontrak, kita akan melihat kesannya ataupun adakah kesan kontrak dia itu berjalan atau tidak dalam melihat mangsa itu selepas habis paksaan. Contohnya selepas paksaan dia kata dia setuju dengan kontrak itu, maka kontrak itu akan sah. Tetapi kalau dia tak setuju dengan kontrak itu akan jadi terhenti. Sebab itu, jual beli yang mengandungi paksaan, dia akan jadi fasik. Fasik kerana paksaan itu. So apabila dia buang paksaan itu, kefasidan tu akan hilang. Macam kita bincang fasik dari itulah. So jual beli yang mengenai paksaan bergantung, dia bukan batal lagi, dia baru fasik. Macam kita bincang dulu kan, batal ni dia automatic all out lah. Sebab rukun dia habis. Kalau fasik ni pada syarat saja. So jual beli yang fasik kerana paksaan, kita lihat pada paksaan itu. Jika paksaan itu kemudian disahkan oleh mangsa, maka kontrak itu adalah sah. Maliki dan sebagian Hanafi memutuskan kontrak yang dipaksa sah tetapi pelaksanaannya mauquf. Kontraknya sah. Maksudnya tapi KIV, bergantung kepada tadilah mangsa itu. Tapi yang Hambali dia mengatakan null and void. Batal. Kontrak yang dipaksa batal dan tiada kesan. Sebab dia berhujah pada tiada konsen. Tiada konsen sebab kias pada akad hasil. Orang yang main tadilah. So kalau orang yang main itu tak sah, maka pada paksaan tu lagilah tak sah. So kontrak yang haram, konsen tak terima. Tadi kalau kita kata dalam paksaan, apabila sesuatu dipaksa, kita nak tengok pada redha seorang tu kan. Kalau dia redha, walaupun dia dipaksa, kontrak tu sah. Itu dalam akad yang harus buat. Tapi dalam akad ataupun kontrak yang tidak harus buat ataupun haram buat, dia dipaksa. Tapi dia redha. Atau dia dipaksa terlibat dalam riba, kan? Kemudian dia kata tak apalah, riba pun dia redha. Redha tu tak diterima. Sebab riba tu haram. Itu maksud dia. Pada dia ialah perbuatan tak menjadikan pembuat itu menjadi sebagai alat kepada paksaan seperti makan, minum, zina, so tak beri kesan. So jika dipaksa makan, dia tak beri kesan kepada sebab maksudnya dia puasa untuk buka puasa atau untuk berzina. Sebab dia tidak menjadikan dia alat. Sebab pembuat itu sendiri yang buka puasa. Berlainan dengan pembuat itu yang menjadi alat. Contohnya dia dalam kes membunuh dan merosakkan harta. So dalam kes ini adalah paksaan menjadikannya berubah daripada mangsa jenayah, iaitu bunuh untuk membunuh. Jadi batal paksaan. Yang ni yang saya kata tadi. Kalau dia dipaksa untuk membunuh, dia tak boleh membunuh. Kalau dia dipaksa untuk berzina, sepertinya dia tidak boleh berzina. Kalau dia dipaksa yang sehingga mencederakan,
dengan membunuh, maka di situ ringan, so dia boleh bayar ganti rugi lah. So paksaan yang dalam konteks pula kita tengok paksaan yang bersifat hak, kita tadi paksaan yang tidak hak kan, yang oleh kita kata oleh penjenayah lah, manakala terdapat juga paksaan yang bersifat hak oleh undang-undang, contohnya paksa orang yang berhutang untuk bayar hutang, paksa jual tanah untuk pembangunan kan, tiba-tiba kerajaan ambil tanah, dia bayar pampasan, paksa harga shilling, jual ayam, jual ikan pada harga shilling sebab takut dalam kes-kes ekonomi, so di situ dibenarkan, dibenarkan. So paksaan pada hak tak ada masalah, cuma paksaan dalam kes-kes yang melibatkan melibatkan ibadat ataupun amalan ataupun yang melibatkan kepada kerugian manusia, so ganti rugi, ganti rugi. So tapi dalam bersifat hukum hakam, hukum tu tak jatuh, hukum tu jatuh. So paksaan pada perkara yang haram tetap haram, yang tiada rukhsah, contohnya membunuh, mencedera, berzina dengan wanita. So lelaki yang ni saya kata, lelaki yang dipaksa berzina, dia berzina kena hak. Wanita yang dipaksa tiada hak, sebab lelaki ni lagi lagi besar lah. Okay, ini pandangan jumhur lah. Dan gugur haram dalam kes dipaksa makan bangkai. Contoh makan boleh minum arak khinzir. Di sini paksaan yang bersifat mesti muljid lah. Tetapi tidak gugur haram dalam paksaan yang ada rukhsah. Contohnya kata-kata kufur. Yang ni dia tak gugur haram tapi di situ rukhsah, boleh cakap. Tapi kalau tak cakap pun tak apa. Kata kufur, contoh orang suruh, kalau kamu tak mengaku kufur, so dia tak mengaku, dia pertahankan, macam kes Imam Hanafi kan, yang mati dalam penjara dan sebagainya kan, kerana tak mengaku Al-Quran ni makhluk kan, contoh. So dalam kes-kes yang tertentu dia akan dikira syahid, hukum yang haram tapi tidak dimaafkan, contohnya merosakkan harta orang, makan harta orang, tapi bayar ganti. So nampak kadang paksaan pada perkara yang diharamkan, pada perkara yang makruh dan yang tidak tidak hak, dan paksaan pada konteks muamalah. So perbincangan kita pada ni iaitu kita berbincang tentang mahkum bih dengan mahkum fih, iaitu satu perintah yang menjadikan taklif yang dibebankan Allah ke atas kita itu sah atau tidak sah, ataupun taklif itu berlangsung atau tak berlangsung. Kemudian kita bincang tentang dari sudut mukallaf, mahkum alaihi, seorang yang dikenakan hukum oleh Allah SWT itu, apakah sifat-sifat yang menyebabkan dia boleh terima hukum itu, walaupun berlakunya kesulitan, masyakkah, tapi dengan sifat mukallaf kepada manusia itu yang mana layak menjadikan dia sebagai ahliyah dalam menerima satu tanggungjawab ataupun satu beban hukum. Tetapi dalam keadaan tertentu manusia ada juga diberi sekatan ataupun keuzuran, kemaafan atas kekurangan sifat diri dia, kemukallafan dia. Sehingga yang paling penting adalah pada otak dia lah, pada akal dia, yang menyebabkan semakin kurang ataupun semakin tiada akal, maka tiada taklif pada dia, tiada tanggungjawab pada dia. Tetapi dalam certain aspek, terutamanya dalam aspek yang bersifat muamalat, kemanusiaan, kehartaan, walaupun mereka tidak ada akal, maka masih ada beban ataupun konsekuen yang mereka tanggung, yang terkena pada seseorang ini. So ini yang kita bincang malam ini, dari segi ahliyah, sama ada dia hilang ahliyah terus ataupun dia ada tapi kurang, yang menyebabkan dia menanggung sesuatu itu ataupun tidak, dan sebagainya lah, dan sehinggalah berubah hukum berdasarkan keadaan itu bagi orang yang sampai kecuai ke, sehingga dia kena menanggung sesuatu beban lah dari segi itu.
So saya ingat itu sajalah kot untuk kita punya kuliah malam ni. So jumpa lagi untuk kuliah seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, Terima kasih, ya, Prof. sama-sama. Selamat malam.